Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi. Insya-Allah malam ni menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fusul fi usul tafsir, beberapa fasal dalam usul tafsir karangan Syekh Musa'id At-Tayyar hafizahullah. Yang mana kita kali terakhir kita bincangkan kita dalam perbahasan berkenaan dengan persoalan tafsir dengan ijtihad atau ra'yu. Tafsiran dengan pendapat dengan ijtihad atau pendapat. Mana dia maksud dia benda tersebut dia dinamakan juga itu dengan istinbat atau akal. Okey. Cuma yang paling banyak kita akan gunakan istilah kita sebut itu adalah ar-ra'yu, tafsir dengan pendapat. Kemudian persoalan pertama berkenaan masalah adakah berlaku sebarang percanggahan mengenai tafsir dengan pendapat. Sebenarnya dia kata tak ada percanggahan. Silap dia adalah kerana orang yang membahaskan tajuk ni tidak memperincikan pendapat yang manakah dibenarkan, pendapat mana yang tak dibenarkan. Kalau dia kata ikut pendapat saja, macam kita tunjukkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia sendiri pernah kata mana langit nak payung aku, mana bumi nak tampung aku. Kalau aku kata pada Quran dengan apa aku tak tahu. Tapi bila orang tanya dia berkenaan kalalah tentang apa pewarisan harta, orang yang tak ada anak, tak ada bapa. Kan? Jadi warisan harta tu adik-beradik akan masuk mewarisi harta dia. Dia kata ini pendapat aku. Faham? Bila orang tanya dia pendapat aku. Walaupun sebenarnya dia dah cakap dah, mana langit nak payung aku, mana bumi nak tampung aku. Kalau aku cakap pada Quran apa aku tak tahu. So basically bila kita faham kat sini, mereka sebenarnya menolak ataupun salafus soleh tak suka dengan pendapat yang semata-mata pendapat tanpa sokongan dalil, dan juga ataupun dengan cara yang betul. So basically kalau anda kata pendapat yang tercela, yes, kita kata tak dipakai. Tapi pendapat yang terpuji, tak, dia bukan ke sana sikit kot. Macam mana dah? Macam apa lari sikit. Tak boleh je saya kecil sikit. Okey. Tapi nampak kecil ingat. Jap. Okey. Boleh Okey. Jadi maksud dia kalau kita faham itu memang sebenarnya kalau diperincikan dengan sedemikian sebenarnya tak ada percanggahan pun. Sebab mereka semua menerima untuk pendapat yang mengikut batasan yang betul, dan tak menerima pendapat yang datang dengan semata-mata ke hawa nafsu dan keinginan. Tapi kita kata dalam tajuk tersebut dinukilkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tolak sama sekali untuk sebarang pendapat, dan bahkan disampaikan dia tolak orang tertentu yang kita pakar dalam bahasa dan sebagainya, macam dia kata tentang Az-Zajjaj. Dia kata Az-Zajjaj, yang mana dia kalau ikutkan sebenar dia bukan tak suka kawan sebut. Dia kata orang tu baik, bagus dan sebagainya. Tapi masalahnya bila mana dia Al-Farra' ke Abu Ubaid sebagainya, yang mana bila dia tulis tentang tajuk sebut Al-Farra' Al-Farra', yang mana dia tulis kitab Ma'anil Quran. Imam Ahmad bin Hanbal terus jadi macam tak apa suka dengan tulisan dia. Dia sampai dia kata itu yang hujung bincang itu yang Ibn Taymiyah nukilkan. Dia kata Imam Ahmad bin Hanbal dia kata apa? Dia kata kuntu ahsabul Farra' rajulan salihan. Aku anggap dulu Al-Farra' ni seorang lelaki yang soleh, hatta ra'aitu kitabahu fi Ma'anil Quran. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal kena ingat waktu time dia berdepan dengan keadaan yang ada, memang akal ini menjadi sumber untuk kesesatan. Seorang pakai logik untuk tolak nas, dan tolak akan zahir nas. Alasan dia kerana nak fikir logik, dan akhirnya muncullah Quran makhluk dan sebagainya dekat situ. Jadi Imam Ahmad agak tegas kat situ. Ibn Taymiyah sendiri pun ketika dia dinukilkan tentang kata-kata Al-Farra' mengenai firman Allah Taala surah Al-A'la, fadzakir in nafa'ati dzikra tu kan, Al-Farra' kata in nafa'at wa in lam tanfa'.
Mana ingat belah peringatan, tak kira dia bermanfaat ataupun tidak. Tapi masalahnya memang betul, kata macam Ibn Taymiyah katakan, memang betul. Daripada apa diketahui daripada secara pasti daripada perintah urusan Rasul, kerana Allah Ta'ala utuskan untuk menyampaikan, memperingatkan kepada semua sakalain, manusia atau jin, kan. Sekalipun dia kata memang tak kira penyampaian tu dibuat, tak kira orang setuju tak setuju, sampaikan, kan. Tapi ini bukan maksud pada ayat ini, kan. Sebab kalau kita baca ada whole teks ayat, Allah Ta'ala beritahu berkenaan dengan sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabul ashqal ladzi yasla narul kubra, kan. Kalau kan kat situ Allah Ta'ala beritahu tentang peringatan tu berikan manfaat, jika manfaat, dan akan beri manfaat kepada orang yang takutkan Allah Ta'ala, kan. Dan akan menjauhi peringatan tu orang yang akan masuk dalam neraka yang besar. Especially dekat situ dia ada masalah pasal salafus soleh tak nukilkan sebarang pendapat dekat situ seperti yang dikatakan oleh Al-Farraq. Itu punca sebab kenapa Imam Ahmad bin Hanbal sampai macam tu sekali. Walaupun sebenarnya makna dia cakap tu betul, pengertian dia cakap tu tak salah kalau pada ayat yang lain, tapi pada ayat itu salafus soleh dia kata tak ada pernah cakap macam tu. Macam Ibn Taymiyah katalah, dia kata walakin laisa hadahul makna fi hadil ayati. Jadi ke makna dalam ayat ini. Kadang-kadang maksud tu sedap. Kalau kita tengok orang kata takwil Quran, tadabbur Quran, maksud tu macam best. Dia masalahnya itu bukan maksud ni kena aki. Ya, baik. Okey, persoalan. Ini masuk persoalan lagi. Pasal dalam tajuk ni dia bagi persoalan-persoalan supaya kita tengok tumpukan. First berkenaan dengan ada khilaf ke tidak tentang tafsir dengan pendapat. Ini kedua, masalah tu persoalan. Mal ilmu alladhi yahtajuhu min man fassara bi ra'yihi. Apakah ilmu yang diperlukan ia oleh sesiapa menafsirkan Quran dengan pendapatnya? Apa benda yang dia perlu ada? So balik pada asal, kadang zaman kita sekarang ni orang semua kata Quran ni hak kita semua. Kan? Mana Quran untuk saya dan awak, bukan untuk orang Arab sahaja. Betul? Tapi problem sekarang ni, adakah kita boleh masalah contoh dia tafsirkan Quran tanpa balik kepada usul bahasa Arab? Sila. Baik, masalah dengan banyak kali saya sebut tafsir, tadabbur kena ada tafsir. Memang semua ni ditekan oleh para ulama. Sebab saya secara peribadi, macam saya ceritakan dulu, saya jumpa dengan orang yang tinggalkan solat, belajar harfiah Quran, pergi kelas, kalau kita sebutkan nama ni, semua asatizah sunnah yang besar-besar. Dia pergi kelas ustaz ni. Tapi pakcik ni, waktu saya jumpa tu, saya ada simpan satu audio. Kali jumpa dengan dua kali saya jumpa dia. Kawan-kawan dia susun untuk jumpakan dengan saya. Seorang lagi kononnya lawyer, kata nak datang, tak datang-datang. Saya nak bantai kat lawyer tapi tak datang. Tapi datang pakcik ni, bekas pengarah bank bla bla bla, tak tahu nama bank besar lah. Ni orang-orang kaya-kaya macam ni, kadang-kadang bukan apa, dia tengok kita ni macam kan, awak ada apa kan, saya kan. Jadi bila jumpa dengan orang macam ni, saya tak tahu lah, saya tak pernah kisah masalah harta dia banyak mana. Tapi kalau dia tak ikut disiplin tafsir, dia tak ikut disiplin agama, saya akan bantai, tak kisah. Cuma dalam perjumpaan dia, saya simpan lagi suara, ada audio saya simpan. Waktu time diorang perbulan tu saya tak rekod, tapi yang hadir tu rekod. So jadi dua kali, tapi yang kedua tu tak dapat. Yang first time tu dapat lah, perjumpaan kali pertama. So dia tinggalkan solat sebab kerana belajar tadabbur Quran sahaja, belajar harfiah Quran, datang kelas-kelas sekian, dia ada sikit tajuk dia. Mungkin waktu tu dia depressed sebab isteri dia yang dia sayangi meninggal. Isteri dia ikut sunnah sungguh, Masya Allah. Kalau ada orang datang nak rukiah-rukiah, dia halau daripada katil hospital tu, dia tak bagi orang masuk. Siapa datang balik dia tu. So actually dia punya kelas belajar agama, belajar harfiah Quran tu ikut isteri dia. Tapi bila isteri dia meninggal, kanser, dia macam tak boleh terima, dia flip.
Dia flip. Dia macam lari daripada asas. Tiba-tiba tengok last sekali, saya pernah dengar cerita dia tak solat, dia ajak anak dia tak solat. Lepas tu anak dia cerita kat kawan dia, anak dia tu cerita kat saya. Tapi Allah Ta'ala tak temukan kami lepas setahun lebih kot. Saya kata nak jumpa lah, kalau boleh jumpa betul. Jumpa tu dengar dia cakap. Tapi basically macam ni, masalah kadang-kadang cara asasnya kalau orang tu kata nak selamat, mana ustaz yang nak follow, saya kata kawan ni bukan follow ustaz ajaran sesat, bukan ustaz yang panggil ayam keluar daripada gambar kencing apa, kemudian jadi mas, tak ada. Serius. Dia ikut sunnah. Saya sebut perkara ni, dia ikut ustaz sunnah. Pergi kelas-kelas harfiah ustaz-ustaz yang terkenal sebagai ustaz sunnah. Tapi in the end terbalik macam tu juga. Pasal disiplin agama ni kalau kita ikutkan dulu Hasan al-Basri, kan, Wasil bin Atta, anak murid yang pertama jadi i'tizal, kan guru dia siapa soalan? Hasan al-Basri sini guru dia. So sebab tu disiplin agama ni dia bukan masalah guru saja. Guru tu satu part. Satu lagi kedua adalah jangan ada ego dalam diri, tu degil. Macam tak kira saya nak juga. Disiplin yang kena follow. Contoh macam kalau dia kata orang tersebut macam dia nak belajar harfiah Quran kan. Dia kena letak dalam diri dia makna yang aku faham ni bukan original. Ini adalah choices yang guru aku letakkan. Bahkan mungkin maksud betul dia lagi bukan itu yang dimaksudkan. So dia kena ada lah macam, bahkan zaman sekarang tafsir Ibn Kathir dia diterjemahkan. Kan ada terjemahan kan. So buka lah. Kan itu yang kita kata encouragement untuk belajar bahasa Arab. Dia nak belajar bahasa Arab sebagainya, itu patut jadi asas dia kenapa dia nak belajar bahasa Arab. So baca kitab Arab dia faham. Tapi bila kita kata, kalau ikut orang tu kata pada saya, dia kata macam mana nak tahu ustaz sunnah tak sunnah, saya ulang balik, ustaz sunnah pun orang tu jadi sesat. So balik pada asal dia punya manhaj. Pada awak berkawan dengan siapa tak guna. Kawan dengan ustaz sunnah mana pun, profesor ke sebagainya, tak gambar saya kawan dengan orang sekian, tapi kalau nak sesat juga. Asal jelak. Ini kisah benar. So balik pada asal itu tak menyokong apa-apa. Apa. Kalau anda kata manhaj sudah dah tak betul, kawan dengan siapa pun tak guna. Berkali kali iblis laknatullahi alaih. Dia bukan kawan dengan apa syaitan lain. Dia sebelum dia sesat kan, dia belum digelar Allah sebagai kafir, dia kawan siapa? Malaikat. Duduk dengan malaikat, berbual dengan malaikat, keluar masuk syurga suka hati. Tapi manhaj yang dia ada tadi, disiplin yang ada dalam kepala dia tak betul, tak boleh tolong lah. If you don't know, then learn. Duduk datang kelas. Betul, bagus, taja kelas-kelas agama dan sebagainya, bagus. Tapi awak tak datang, tak guna. Tak guna. Tak datang dengar siri kelas tadi, awak dah lepak, mengarayau kan, tak guna. So awak taja kelas tadi, tapi awak tak hadir. Last sekali, kefahaman tu ada, disampaikan, orang lain dapat, awak tak dapat. Tiba-tiba sikit demi sikit lari daripada manhaj yang betul. So berasal dia bukan masalah guru tu sendiri. Ulang balik disiplin tentang belajar tersebut yang penting. Sebab tu para ulama tekankan tadabbur lepas tafsir. Ulang berkali-kali, tadabbur lepas tafsir. Dia bukannya tadabbur sendiri. Tanpa tafsir tadi, anda mungkin akan lari daripada manhaj yang betul. Sebab tu ikatan kepada apa yang salafus soleh terjemahkan atau terangkan sangat penting. Macam mana kita terikat dengan sunnah, kita terikat juga fahaman salaf. Dalam bab akidah, ibadah, akhlak, muamalah tertentu, ya. Ada bab lain pakailah. Kalau kita macam kes macam nak naik kereta, pakailah kereta apa pun, tak ada sunnah kat situ. Toyota ke, ni boleh Honda ke Toyota? Nak boleh Honda, sunnah alhamdulillah kan. Kalau Chevrolet, Christian, astagfirullah kan. Contohnya kan, itu kan cara dia. So kalau dia kata itu soalan yang timbul kan, bagi saya tak pernah ni, pasal orang ni macam ni. Yang saya pernah dengar, kita orang pernah dengar sini kan, benda ni kalau kita guris balik, luka lah. Kalau kami sebut balik, luka. Tapi tak sebut pun tak bagus juga. Sebab ada orang yang macam dia kata kita belajar, kita punya projek ni untuk orang belajar Quran. Sebab orang tak ikut pun apa Quran punya ajaran. Macam contoh macam tempat semua bagus sebagainya, tapi kasut bersepah. Disebut yang itulah. Tandas kotor. Okey, tapi bab adab kalau kita dah jaga yang memang sunnah yang betul ni, kita tak lari. Kita sebut tambahan tadi bagus. Ni problem dia tak jaga bab tu. Bab-bab bukan sunnah yang lain ditinggalkan. Tapi bab yang ni dia akan timbulkan. Dia kata sekian. Jadi saya cadangkan, dia kata kita akan belajar ni Quran 3-4 tahun. Quran. Yang lain jangan lagi. Sebab bahkan keluar dari mulut orang tu depan saya. Dia kata apa? Belajar sunnah ni
kita gaduh dengan orang. Kita belajar sunnah, kita gaduh dengan orang. Pasal disebutlah abang dia lah sebagainya, dia kata ni sunnah telah menyinggung perasaan banyak orang. Saya pun tersinggung sendiri. Kita macam apa hal pakcik ni kan. Saya pandang muka dia, saya kata macam ni nak dah lain macam. Tapi tajuk tu timbul. Dia kata kita belajar Quran dulu. Lepas tu saya menyampuk. Even though saya dalam perjumpaan tu saya orang paling muda, antara yang muda lah. Pas banding yang tua lah. Kalau ikut yang tua kat sekarang ni mungkin saya tua sekali. Kan? Mungkin dalam ni sekarang ni mungkin saya paling tua. Tapi dalam kepimpinan tu saya paling muda. Jadi saya penyampuk, saya kata seriously ini salah, saya kata. Mana mungkin belajar Quran dan amalkan Quran tanpa sunnah, saya kata. Saya ungkit dengan tajuk orang yang saya kenal tadi, yang jumpa saya bertekak dengan dia berkenaan dengan tajuk pengamalan Islam tu. Sampai dia boleh nak tolak solat, tak nak solat sebagainya. Dia belajar harfiah Quran, sebut nama asatizah sunnah. Bukan orang calang-calang. Tapi disiplin yang dia ada tadi. Disiplin yang dia ada dalam agama. Kita kena tahu disiplin apa. So dalam konteks agama ni kita boleh faham. Boleh tak kita faham lebih daripada salafus soleh? Boleh tak kita amal lebih daripada salafus soleh? Bila kita tak ada guideline tadi, itu yang keluar macam-macam tu. Fikir hu tu, itulah sebab dia. Jadi katakan ni ilham, ini sekian. Soalan kita, para sahabat tak ada ke kefahaman macam tu? Takkan diorang tak lebih dekat banding Allah dengan Allah Ta'ala banding kita? Kenapa diorang tak buat? Kenapa kita perlu buat? Ini semua ni disiplin yang kadang-kadang orang langgar. It's actually not really about masalah guru tu tadi. Maksudnya dalam disiplin tadi kita kena ada jaga batasan-batasan dalam agama ni. Itu sebenarnya. Kalau nak suruh kata apa, nak suruh pinpoint kan macam nak kenal, saya kata problem pakcik tadi yang saya jumpa tu 65 tahun tau, bukan budak, 65 tahun. Bekas pengarah bank apa, saya tak tahu, tapi bekas bos saya Yayasan Taklim Tuan Haji Arif kata, orang ni sebenarnya bekas pengarah bank, disebut nama. Bawah dia dulu beribu-ribu pekerja. Kan orang yang mentadbir ribuan pekerja ni kan dia mempunyai karismatik yang tinggi. Jadi waktu bertekak dengan saya tu masih bodoh kan sungguh lah. Kan. Dia cakap macam ni, saya cakap macam ni. Last sekali dia saya mengaku. Dia mula dia nak buang sahabat. Saya kata Tuan Haji dapat Quran dari mana? Kalau Tuan Haji tak setuju sahabat. Okay. Pasal sahabat ni saya rasa benda ni, Islam ni asal elok. Tapi bila zaman para sahabat berebut lah kuasa. Saya kata siapa cakap macam tu? Dia jadikan alasan peperangan Siffin, perang Jamal tu sebagai alasan untuk tolak sahabat. Saya kata dengan dia, kalau Tuan Haji kena doubt tu Quran tu, Tuan Haji kena doubt. So apa? Sebab Quran, macam mana Tuan Haji tahu Quran yang Tuan Haji ada ni betul daripada Allah Ta'ala? Sebab yang nukilkan kepada kita para sahabat. Tu dia diam. Saya bagilah Quran yang tak ada baris sebagainya, saya suruh baca. Tak boleh. Nak baca Alladhi ke Ad-Din. Alif, Lam, rumah dal dengan zal sama. Lepas tu ya, nun. Baca. Tak boleh baca. Saya kata, macam mana nak baca ni? Ad-Din ke Alladhi? Dia tak boleh. Dia kata macam mana tak? Last kali saya tekan. Okey, saya terima sahabat. Terima sahabat. Okey. Tabi'in pula. Follow lah. So basic benda ni macam ni, kadang-kadang bab ni kita ni kadang-kadang overestimate kita punya kebolehan. Terutama golongan-golongan yang panggil apa, yang terpelajar ni, yang duduk belajar Oxford ke apa sebagainya, dia rasa diorang dah pandai. Kan dulu duduk dekat MRSM lah, duduk dekat apa MCKK lah, duduk dekat TKC ke, dia rasa dia bijak. So dia rasa semua ilmu-ilmu benda ni semua dia boleh kacang je. Kalau math pun dia boleh macam tu je, takkanlah agama dia tak boleh macam tu je. Last sekali tengok Jahanam. Sebab tu guideline sebenar tu, masalah kebebasan fikir tadi tahap mana? Kita Islam membebaskan anda daripada belenggu ketaksuban, dari belenggu panggil apa taklid, buta, ikut buta tuli. Tapi dia ada garis panduan dia sebab wahyu datang. Allah Ta'ala tahu kita tak boleh jumpa jalan. Dia hantar pada kita utusan yang akan ajar kita cara betul memahami. Kalau ikut akal kita sendiri, itu yang banyak para sahabat sih kata kan. Kalau anda kata apa, macam Ali bin Abi Thalib kata, kalau agama ikut akal, menyapu di bawah khuf itu lebih betul sapu di atas. Kenapa Ali sebutnya tu? Sebab balik pada zaman dia, banyak orang yang cuba nak lari daripada agama ni ikut nas. Sebab itu pertama, kalau tak ada nas, dan baru kita bahas dulu. Kalau tak ada nas. Ini benda ada nas pun dia tergolek kan. Dia datangkan dengan reason. Agaknya zaman Nabi macam ni. Jadi saya rasa habis. Yang apa G45, G24. Bukan apa? Yang bekas-bekas pesara apa, diplomat dan sebagainya tu.
G something apa tak? Bukan G Ada tu yang kumpulan tu. Kau tengok kan semua tu kan terpelajar kononnya. Yang liberal ni kan, itu tajuk asal dia. Diorang rasa diorang power sangat. Sedangkan dalam masalah batasan, betul lah macam kau dikata buat duit, kami tak pandai. Tapi kalau bab disiplin agama, janganlah awak rasa awak lebih pandai dari kami. Bincanglah kalau betul nak bincangkan. Bila kita tanya sumber, ada kelang kabut. Tapi kalau tidak bagi pada dia bincang agama ni, habis. Solat jadi kebenaran. Aqimus solah, saya rasa dirikan kebenaran. Saya kata yang dia, abang buka kamus mana? Inggeris Arab ke? Arab Inggeris ke? Inggeris Arab ke Inggeris? Terangkan, tunjukkanlah bukti. Lepas tu gaduh kepala. Dia tak buat research pun. Sedangkan kalau anda kata dia buat pada sudut duniawi, jangan, detail. Tapi bab berkenaan agama ni tadi, bila dapat sikit je kata-kata daripada seorang, dia tampal dekat dalam buku dia, dalam nota dia, habis. Ini digigit sampai mati. Sedangkan bila dia tanya balik sumber, tak ada. Sekitar sumber, mana sumber? Itu sebab kenapa jaga sikit. Sebab bagi saya, bab berkenaan masalah tadabbur ni, saya terangkan sebab saya tengok sendiri orang-orang yang terpesong daripada agama. Bahkan ada pula orang yang ajak kita buat Quran je, Quran, tinggal sunnah. Memang betul lah, daripada sudut asal semua orang bersetuju dengan Quran. Hatta kumpulan sesat mana pun, Qadiani dekat Selayang tu, dia buka Quran yang sama. Lagi best, terjemahan dia bawa tu terjemahan Saudi. Dia pegang gitu, dalam ini dibaca. Geng Kahar pun macam tu ya. Geng Kahar Kadzab kan, dia buka terjemahan. Saya buka sekarang, dia buka Quran terjemahan yang Saudi punya. Saya pandang muka dia, saya kata korang ni kan, kalau kau ambil lah Quran Batiniah, mungkin aku gagal sikit lah hari ni kan. Tapi dia buka Quran Saudi, saya pun baca, saya terjemah kan, on the spot, serupa. Memang serupa lah, pasal kita takkan lari kepada takwil. Dia dah macam kelang kabut. Dia buka Quran terjemahan Saudi. Tapi bab yang masalah apa? Bab understanding, kefahaman tu yang dia akan lari. Betul, bila kita bincangkan dan bentangkan tajuk apa, tanda-tanda ajaran sesat kan, dekat Baitul Salam, memang ada timbul tajuk tu. Kita bincangkan berkenaan masalah manhajut talaqi. Kau orang yang tersesat ni, antara perangai dia dalam masalah Quran lah, masalah sunnah lah. Quran tu setuju, panggil geng-geng Mu'tazilah ke Qadariyah, Jabariyah, Quran dia setuju. Yang dia tak setuju apa? Hadis. Kenalah hadis dia kata tak mutawatir. Hadis tak mutawatir dia kata. Hadis ni ahad. Hadis terangkan sifat ni hadis ahad. Hadis yang tidak mutawatir. Mana sahabat 7 orang je, 5 orang je sahabat cerita, seorang je sahabat cerita. Takkan nak percaya untuk akidah. Tanya bab fiqah pakailah. Ini konsep kena jaga sikit. Pasal balik pada asal kefahaman. Memang sunnah ni tadi adalah garis panduan kita. Orang nak marah kata kita belajar sunnah ni bergaduh, nak macam mana? Nabi SAW pun menyampaikan agama, bukannya orang semua setuju. Orang Mekah bukannya macam ahlan wa sahlan, bagusnya Muhammad, kau sampaikan agama. Mana ada? Kan? Itu yang benar kita kena ingat. Waraqah bin Naufal ketika mana Nabi terima wahyu. Ini wahyu Waraqah bin Naufal kata apa? Antara kata-kata Waraqah bin Naufal ketika Nabi terima wahyu, dia kata apa? Ya laitani kuntu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Alangkah baik kalau aku hidup tatkala kaum kau halau kau. Tatkala nanti kaum kau halau kau, alangkah baiknya aku hidup, kata Waraqah bin Naufal. Lepas tu Nabi kata, au mukhrijiyahum, takkan mereka nak usir aku? Terima Iqra 5 ayat, tiba-tiba nak kena usir. Apa hal kan? Tak logik kan? Jadi Waraqah bin Naufal kata apa? Lam ya'ti rajulun qattun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Tak pernah datang sama sekali seorang lelaki bawa benda kau bawa, kecuali dia pasti akan dimusuhi. Itu basic. Awak jangan nak sangka akan ada kapet merah macam Baitul Salam ni kan, panggil ustaz sunnah, lepas tu nanti alhamdulillah akan datanglah apa menteri rasmikan kan, datang duduk dengar kelas sekali. Jangan bayangkan itu kan, anda tak boleh bayangkan benda berkenaan. Balik pada asal, memang dalam sejarah pun sebenarnya memang golongan malak pembesar bukannya orang pembantu utama bagi agama. Relax kan, apa pening kepala buat apa macam diorang tak tahu ke? Diorang tahu pun tak perlu penting kepada kita. Semua pasal semua ni dakwah ni macam dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, tak pernah datang orang bawa benda kau bawa, jadi pasti dimusuhi. So relax lah, pening kepala buat apa? Kenapa lah diorang tak sekian, kenapa tak sekian? Ada orang dia kirim saya mesej, kenapa macam ni, kenapa macam tu, pandang kau buat apa kan? Kita kan nak suruh orang raikan, kita kan kerja kita minta orang raikan. Pastikan anda punya ilmu tu benar kan, kefahaman tu benar, jalanlah. Beli apa kan? Kita bukan mencari redha manusia, kita bukan mencari redha manusia.
redha manusia ni macam dikatakan Imam Syafi'i, ghayatun la tudrak. Redha manusia ni adalah matlamat yang takkan dicapai. Buatlah apa pun semua tak redha, semua tak suka. Dah sampai ke sunnah pun, oh ni keras sangat. Habis nak lembut macam ni lagi. Kan? Lembut macam apa? Macam au. Pelik betul. Okey, ala kuliah. Okay. Jadi maksud dia kalau harapkan soalan dijawab balik pada apa yang bertanya tu. Dia bukan masalah apa, masalah asas dia bukan kita differentiatekan macam nak kenal ustaz sunnah tak sunnah dalam konteks masalah apa tadabbur tadi. Sebab basic asal dia bukan masalah itu. Tadabbur ni adalah tahap kedua yang diaplikasikan bila seorang tu dah belajar tafsir, baru dia tengok pada tadabbur macam nak aplikasikan ayat tadi pada hidup dia. Baru dia pakai. Faham dulu ayat ni untuk apa. Jika tidak akan dipakai suka hati dia lah. Kan idza batashtum jabbarin kan, jabbar kan kuat jabbar letak kat lutut hilang sakit. Dan itu masalah contoh itu contoh dia. Dia ambil kalimah tu dia pakai suka hati dia. Kan? Boleh talattaf kan. Jadi apa yang ayat surah Kahfi tu kan. Kan memang betul dia pesan pada kawan dia yang pergi beli makanan tu, wala talattaf kan. Hendaklah dia berlembut. Wala syi'ran nabihum ahada, supaya janganlah menyedari tentang dia sesiapa pun. Pergi beli makanan tu relax, jangan kenal pula nanti. Kalau kenal nanti masalah. Kita pun ambil wala talattaf, jumpa orang. Wala talattaf, tiup kat muka orang. Habislah. Itu kan cara aplikasi. Bahkan kadang-kadang dalam tadabbur pelik ni kan, keluarlah tadi Malaysia pula satu benda. Kita sebenarnya nak ramaikan kelas ni simple. Sebenarnya. Betul lah dan Baik Salam punya ni boleh ni. Cara dia adalah buat kelas rahsia-rahsia. Dia yang buat kelas macam ni. Kelas macam ni kelas orang belajar semua. Ni kelas rahsia. Rahsia huruf ha, rahsia huruf ba. Tengok makcik-makcik penuh dalam kelas ni. Lepas tu ustaz yang mengajar pula tambah kena buat perangai apa? Sikit-sikit je. Kalau anak sakit baca ini. Kalau suami rasa macam tak sayang baca ini. Kalau rasa nak pergi rumah kahwin tadi apa supaya mudah sampai baca ini. Bila bagi tu gini dia salin. Ulang balik kan. Serius, bagi kelas rahsia je. Serius, tak tipu. Kat area Taman Tun macam tu lah. Kelas rahsia ni penuh. Kelas yang tak rahsia tak nak orang datang. Kelas rahsia. Tapi bab rahsia ke orang lain lah. Saya malah ngajar rahsia. Tapi ini kena faham konteks masyarakat Islam kita macam ni terlampau dia banyak mistik. Dia tak nak lah ya Allah aku susah. Tak boleh. Doa lah. Takkan doa je. Sampai pernah keluar ayat tu. Sampai time kita ngajar kan. Kita kata janganlah sibuk dengan benda-benda pelik-pelik ni kan. Lepas tu ada orang tak angkat tangan. Dia kata ustaz takkan doa je. Dia tak ada amalan-amalan kena buat. Takkan doa je. Tapi oleh kerana dalam kelas tu boleh kata keseluruhan dah belajar. Semua jeling dia. Tengok dia macam pelik kan. Macam asal akak cakap macam ni. Memanglah kalau kita dengar macam katakan doa je. Ayat tu keluar. Memanglah doa je. Awak nak apa lagi? Nak doa-doa sampai lompat-lompat. Buat gimnastik. Allahumma masalah lah. Itu gila dia. Yang baru entah benda. Hello. Tengok video tu. Macam sawan pun ada. Allahuakbar kan. Dia ada hadis yang tak sahih. Udhkurullah hatta yuqal majnun. Ingatlah Allah sampai dikatakan kau gila. Tu yang orang jadi macam tu sebenarnya. Dia tak suka ambil yang hadis. Kita ada realiti. Kapal rasa awak tak seorang pun gila. Kau ni gila. Sebab apa? Apa ada hadis Nabi kata ingatlah Allah sampai dikatakan gila. Tu yang dia tak gila pun buat gila. Dia datang dekat bagi sebiji. Tak tahulah. Sebab tu disiplin tadi. If ever kita nak pakai form hang, kita tengok sahabat. Lepas tu kadang bila bab pertama tajuk dengan akal ni kan, tafsir dengan akal ni, Imam Ahmad bin Hanbal punya manhaj tu kan. Sebenarnya dia lebih secure. Lebih menjaga. Sebab balik pada asal kalau kita bincangkan benda ni secara fatwa contohnya kan. Kadang-kadang bab-bab mufti-mufti, asatizah, bab keluar fatwa ni, anda bila beri fatwa pada orang, antara syarat kan macam kita bincang dalam tentang tatabu'ur rukhas, mencek-cek kelonggaran. Kan antara garis panduan dia adalah kalau orang tanya fatwa tadi, kita berikan yang selamat untuk dia. Bukan kita beri option dia pilih sendiri. Beri yang dia terjaga daripada tersilap, terjaga daripada tersalah, terjaga daripada salah faham. Jangan bagi dengan cara yang salah. Contoh macam orang tanya, ustaz, babi halal haram? Babi halal kalau anda terdesak. Kan ayat salah tu. Awak tu kata babi tu haram. Ayat yang patut keluar, babi itu haram. Dia kata, ustaz, babi halal dimakan ke tidak? Babi itu halal dimakan.
apabila anda tak ada penjelasan, apabila anda terdesak. Kalau kebuluran babi itu halal. Dia tanya soalan umum, dia tak tanya time terdesak. Itu cara fatwa yang betul. Yang bila kita kata macam boleh tak ucapkan hari kerayan bukan Islam pada orang kafir. Boleh kalau orang tersebut ada keluarga yang sebenarnya fatwa tu untuk orang yang duduk kat negara aqliyat muslim, minoriti muslim, dan duduk orang keluarga dia ada non muslim lagi, untuk dia tarik attract supaya orang tersebut tengok akhlak dia baik, tak ada memusuhi dia, supaya orang tu akan terkesan untuk boleh terima Islam. Tiba-tiba aplikasi pada tempat majoriti muslim, macam mana macam tu? Ini kadang-kadang kata fatwa ni dia jaga sikit. Balik pada asal tak dijaga benda ni, masalah dia, bukan benda lain sebenarnya. Okey, baik, sambung balik Okey, dia kata apakah ilmu yang diperlukan, diperlukan ia sesiapa yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya. Okey, dia kata min ahamil ulumil lati yahtajuhal mufassiru, di antara ilmu yang paling penting, yang terpenting yang diperlukan ia oleh seorang yang menafsirkan ayat Al-Quran, ilmu lughati, ilmu bahasa. Wadhalika, kenapa? Wadhalika li'an Al-Qur'ana nazala bisanin arabiyyin mubin. Itu adalah kerana Quran turun dengan lidah Arab yang nyata. Ya, dengan itu tak boleh, tak ada bahasa Arab. Kalau setakat level huwa-hum tak payah. Mufassir, gelaran mufassir dia pakai. Peliklah sikit kan. Tapi kalau kat Indonesia saya tengok pakai selamba je. Macam apa Quraisy Shihab kan. Dia duduk di atas pendidikan Indonesia di Mesir. Duduk sana, ialah mungkin dari ketika dia belajar kecil-kecil dia ada belajar pesantren dan sebagainya. Lepas tu balik ke Indonesia terus buat tafsir tafsir benda yang dia buat tu, kemudian terus jadi gelaran dia adalah ahli tafsir. Tapi dia tergolek kan macam-macam benda. Bab tutup aurat pakai tudung dia kata tak wajib. Ya, menutup aurat itu baik, tapi mungkin kita bimbang sudah melebihi batasannya. Kata macam pakcik ni gila apa? Kat televisyen tulis ahli tafsir. Saya will. Serius. Itu benda kadang-kadang dia kadang level Arab dia bukan kuat sangat pun. Betul lah mungkin dia keluar keturunan Said Syarifah ni, tapi bukannya pandai pun Arab. Banyak je kan. Kita jumpa muka dia Arab tapi tak cakap Arab pun. Okay. Bagi kita Arab pun tak boleh baca. Wadhalika, itu kerana Quran turun dengan bahasa Arab yang nyata. Walidha, kerana ini fa inna hadzal ilma la yanfaku an ayyi ayatin. Kerana ini ilmu bahasa ni tidak terpisah dari mana-mana ayat. Bal huwa mulazimul laha, bahkan ia beriringan dengan setiap ayat. Every ayat awak nak tafsirkan mana tajuk. Ilmu bahasa ni ada tak? Kalau tak ada tak payah. Wa yalzamu fi ba'dil ayat, dan dimestikan pada sebagian ayat ulumun, ilmu-ilmu yang la talzamu fi ukhra ghairuha, tidak lazim pada yang lain selain dia. Okey, seperti kal ayatil amatil mukhassasah, seperti ayat yang umum yang dikhususkan. Seorang tu kena ada ilmu tentang macam mana dia faham ayat yang umum ni dikhususkan. Itu ilmu lain lah tambahan daripada bahasa Arab. Dia kena ada. Fa innahu yalzamu ma'rifatu mukhassisuha. Maka dia mesti untuk mengetahui pengkhusus bagi ayat berkenaan. Mana ayat itu datang umum, mana ayat khusus mengkhususkan. Jika tidak dipakai umum saja, dia masalah. Sebalik pada asal memang dalam ayat Quran tadi, kadang-kadang ada datang tempat tertentu diumumkan, datang tempat yang khusus. Ni yang kita bincang berkenaan dengan tafsir Quran dengan Quran. Quran dengan Al-Quran. Kalau tidak kita tak tahulah macam dalam ayat di sini bincang tajuk ni, di tempat lain bincang tajuk yang sama, kita kena gabungkan, bukan tinggalkan tajuk dia sama. Kalau bukan tajuk yang sama tu masalah lain, macam kes potong tangan pencuri dengan masalah wuduk. Dalam wuduk kita sampai siku. Tapi dalam potong tangan kita sampai sini je. Tak potong sampai sini Kalau orang mencuri potong sampai sini. Walaupun ayat dia potong. Kan? Faqta'u aydiyahuma, potong tangan mereka berdua, tapi sini. Bukan sampai sini. Kalau wuduk sampai sini. So basically itu ada perbezaan dia, tak boleh kita pakai umum. Kan? Jadi kena tahu pengkhususan dia. Mana ayat kita ilmu tambahan lah. Wa ayatul mansukhatu. Demikian juga ayat dimansuhkan. Fa innahu yalzamu ma'rifatu nasikhuha. Dia kena tahu ayat mana mansuhkan dia. Kan contoh macam orang tu ambil ayat 3 terakhir surah Al-Baqarah. Beliau katakan apa? In lillahi ma fis samawati ma fil ard. Bila Allah Taala pada seluruh langit dan juga di bumi.
Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu nyatakan apa dalam diri kamu, au tukhfu, kamu sembunyikan, yuhasibkum bihillah, Allah akan hisab kamu dengannya. Fa yaghfirul man yasha wa yu'adzib man yasha, Allah akan adab siapa dia nak, ampunkan siapa dia nak, dia adab siapa dia nak. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Taala kat atas satu amat berkuasa. Basically ayat tersebut kalau kita dengar, para sahabat sendiri datang jumpa Rasulullah, dia kata kami tak mampu ayat ni. Kan suruh kami solat, suruh kami jihad, kami mampu. Tapi kalau tak nak hitung setiap gerak hati kami ni untuk dosa pahala, kami tak mampu. Sebab kadang-kadang lintasan tu datang, bukan kita nak. Nampak orang tu lintas macam sombong, kan? Kita macam tak kenal dia pun. Kan kita tahu apa dalam hati dia. Tapi hati kita dah start. Yang muka kan, kita naik lift tengok orang muka bukan macam muka macam apa, macam nak bunuh orang. Kenapa dia tak tahu apa jadi kat dia? Sama cerita dulu kan, apa? Waktu dulu Pelangi Damansara, kalau tuan-tuan daripada dari IKEA tu pergi ke Kota Damansara, kan Pelangi Damansara tu macam sloping sikit. Kawasan tu dulu pernah banjir. Waktu dulu saya balik petang sekali tu, memang saya lihat motor dah air dah naik, seredah je. Rupanya orang yang lain yang datang lepas tu 4 jam kena. Saya dah balik rumah, sampai rumah mandi-mandi keluar, tiba-tiba datang nak lift kan. Saya nampak seorang kakak ni, muka macam bunuh orang. Saya tanya soalan dia direct, saya tanya, berapa jam dia kat tangan macam tu. Saya tahu pasal saya naik motor, dia naik kereta, saya agak dia mesti pasal sangkut jam dari muka macam tu. Dia angkat jari 4 jam. 4 jam. Tempat 5 minit je kot. Jarak tu, dekat je. Disangkut macam tu. Okay, tapi nak cerita kan, okay, ke 2 jam. Okay, nak cerita kan, kalau anda kata orang lain tak tahu apa benda jadi pada dia, naik lift, tahu tak apa jadi? Tak tahu. Balik pada asal lintasan hati kita tak boleh kawal. Ada hari kita happy, kita baik. Ada hari kita tak happy. Kalau kita pakai ayat ni, kita jumpa orang, kita jatuhkan semua sekali. Ini dosa dah hati. Tapi ayat tu sebenarnya dah dimansuhkan hukumnya oleh ayat berikutnya. Kan? Apa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Ayat tu mansuhkan hukum pelintasan hati tadi. So kerja baru kira. Tak kerja, lintas hati, walaupun buruk kita tak buat, tak cakap, stay there. Henti kat situ. Jadi dia buat je, baru ada timbul dosa. Buat saja baru timbul dosa. Lintasan tadi kena istighfar kepada Allah Ta'ala. Tapi selagi tak lepas, selagi tak ada dosa pahala. Buat saja, yes. Ada orang kata macam geng-geng ni lah, gay dan sebagainya kan. Benda tadi tendensi yang mungkin dalam hati dia, kita tak boleh kawal. Macam dia tengok jantan macam, wah, abang ni macho gila kan. Lele helio. Kan. Tapi masalah jangan initiate. Benda tadi kita jauhilah, elakkan diri. Boleh je. Banyak je yang apa orang-orang yang au-au kan. Dia punya lembut daripada segi perangai, tapi dia tak follow. Sampai dapat anak sebagainya, elok je kan. Dia tak follow benda tu. Kalau dia follow tu masalah. Dia follow up kan, pakai gincu, pakai sekian, maskara, bla 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 kan. Pakai baju perempuan pula. Habislah. Kelembutan tu ada, tapi dia jangan follow. Pasal dia kena guideline pada diri. Macam kalau tidak, nanti semua tendensi dalam diri kita, orang nak merompak. So follow up tak? Mencuri. Tak boleh buat apa macam mana, dalam hati suka curi. Itu tajuk dia. So basically macam tu. Bila ayat tu ada dimansuhkan, kalau tak tahu pemansuhan dia, ni kita akan masalah lah. Macam ayat 180, surah Al-Baqarah, ayat tentang wasiat. Bila kita sebut kan, Nabi SAW sabda dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan, Inna Allah qad a'ta kulli dhi haqqin haqqah. Okay? So Allah telah berikan setiap ada hak akan haknya. Fala wasiyata liwarisin. Maka tiada wasiat untuk waris. Kadang-kadang orang suka nak wariskan, nak wasiat juga. Untuk anak beranak dia, untuk mak dia, bapa dia, anak lelaki, anak perempuan dia, anak dia sayang, anak tak sayang, dia nak buat wasiat. Tapi Nabi dah sebut dah. Tak ada wasiat untuk waris. Tapi tiba-tiba dia tak tahu kan. Dia nak buat juga wasiat. Dia jumpa kita. Ustaz kata tak boleh. Tapi tengok dalam ayat 180 surah Al-Baqarah. Allah kata apa? Kutiba alaikum. Difardu ke atas kamu. Idza hadara ahadakumul maut. Jika datang pada seorang kamu kematian. In taraka khairan lil wasiyah. Jika ditinggalkan kebaikan, ini harta sebagai wasiat. Lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Untuk dua ibu bapa dan kaum kerabat dengan baik. Ini Allah Ta'ala kata haqqan 'alal muttaqin. Hak yang kena tunaikan ke atas orang bertakwa. Ustaz kata tak ada wasiat untuk waris. Ni apa benda ni? Dia tak tahu, ayat telah mansuh. Itu telah dimansuhkan oleh ayat 11, 12, 176 surah An-Nisa.
Ni masalah kalau tak tahu kan, kita tak ada ilmu, kita baca ayat ni, kita ingat benda tu hukum ada lagi. Macam juga in case apa, orang tadabbur Quran, jadi last sekali tak nak makan daging, tak nak makan darah. Pun sama juga. Punca dia. Dia buka ayat Quran yang tentang tajuk darah dalam Quran Karim kan, ada 4 ayat. Ayat 173 surah Al-Baqarah, kemudian ayat 3 surah Al-Maidah, kemudian ayat 115 surah An-Nahlu, dan last sekali ayat 145 surah Al-An'am. Okay, 4 ayat lah. Tapi 3 ayat tu datang dengan umum. Sebut darah je. Hurimat alaikum maitatu waddamu. Haram atas kamu bangkai darah. Tak sebut bangkai apa, tak sebut darah apa. Tak sebut darah apa. So basically kalau orang tu dia buat kes tadabbur ni, dia tak tahu tentang tajuk pengkhususan darah tersebut kan. Sebenarnya darah yang dimaksudkan tu darah ditumpah ketika sembelihan. Dia kan start lah. Berapa ramai kita tengok orang keluarkan fatwa bukan-bukan. Dua fatwa dia kata kalau makan gulai kari daging, baju kena gali gulai tersebut, baju tu dah kira najis, tak boleh solat. Ni fatwa pondok-pondok di Malaysia. Yang kena ajar sesat lain pun datang macam tu juga. Kata macam kenapa darah ni adalah najis, dia najis terus. Sedangkan benda tersebut Al-Baqarah 173, Al-Maidah 3, An-Nahlu 119 ni datang umum. Tak sebut darah apa, tapi diterangkan oleh ayat surah Al-An'am 145. Qul la ajidu, katakan Muhammad, aku tak dapati fima uhiya ilayya, pada apa diwahyu kepadaku, muharraman ala ta'imin ta'amuhu, haram kata orang makannya, illa an yakuna maitatan, kecuali dia adalah bangkai, au daman masfuhan, ataupun darah yang ditumpahkan, au daman masfuhan, atau darah ditumpahkan ini ketika sembelihan, au lahma khinzir, ataupun daging babi, fa innahu rijs, kerana dia adalah najis. So basically kalau kita lihat dekat situ, sebenarnya memang jelas memang jelas dalam ayat berkenaan ada pemisahan maksud. Mana entah kitab hilang dah. Tiba-tiba dia mati. Okey. So jadi kalau kita perhatikan balik, orang tersebut bila dia tak tengok betul-betul berkenaan dengan ni, mana pula datang keluar ni. Okey, tak ni ada software lain. PDF hilang, tahu kenapa? Okey, baik. PDF hilang. Betul. Alamak, okay, baru teringat. Saya tak ingatlah PDF kat mana. Lah para sahabat datang Malaysia tak tahu kat mana PDF hilang. Kau kitab Arab kau tak tahu masalah tu. Mana pernah kaitan dengan PDF? Ingatkan kita kata Ustaz Google kita dituduh pada ustaz sunnah aja. Tiba-tiba bantai PDF hilang. Senak perut betul. Ada juga itu. Pasti anak murid pun PDF tok guru hilang. Kitab tu kan ada di karang, apa tak jumpa pula. Tentang para sahabat. Takkan tak jumpa pula. Buka baliklah. Apa masalah? Tahulah, payah. Baik. Okey. Jadi kata Mansur macam cantik macam kes tadi lah yang saya jumpa. Ada orang dia tak nak makan daging. Dia paksa bini tak makan daging. So dia kata daging ni kotor. Kalau makan hati kotor. Macam geng yang pergi suluk lah. Tarikat dia suluk, asingkan diri selama 14 hari ke 40 hari ke, duduk dalam hutan dan pondok zikir dan kelambu. Dan kemudian ketika tempoh tersebut tak makan apa? Tak makan daging. Tak boleh makan daging. Tu mana pula datang kan? Hindu ke? Kan? Buddha ke? Mana ada Nabi pernah tak makan dagingnya? Tiap kali Nabi datang, kalau para sahabat tahu Nabi suka daging, diorang sediakan paha kambing untuk Nabi kunyak, Nabi gigit. Sediakan satu, Nabi pun ambil gigit, hop gitu, letak. Lepas tu nanti diorang pun ambil gigit pula. So jadi benda ni tak kena dengan apa Nabi tunjukkan. Tu datang idea tadi. Tapi cara tadi lah tafsir tadi. Dia ambil ayat Quran tertentu, dia baca, kemudian anak murid dia pun terkejut. Betul lah. Macam-macam lepat lah. Dia baca, tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 239 ke? Sekejap. Saya lupa nombor ayat. Saya kata tengok ada solat lain. Ya bukan, solat perang lah. Ketika peperangan. Sekejap. Farijalan au rukban. 239 surah Al-Baqarah. Fa in khiftum farijalan au rukbana. Jika kalian ketakutan, maka solat dalam keadaan berjalan ataupun menunggang. Tengok, ada solat lain. Padahal tajuk tersebut adalah tajuk ketika perang.
Tajuk perang memang dalam peperangan memang disebut oleh apa Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tuan akan berkata Ibnu Abbas berceritakan dia solat dalam keadaan bergeraklah berjalan ketika pertempuran tengah berlaku. Boleh solat dalam keadaan berdiri, duduk, dalam keadaan tunduk, berdiri, jalan sambil menepis. Dia tak ada masalah itu pergerakan. Lepas tu bila ada tajuk, solat tu akan berubah. Bila dah rasa macam sekarang pandemik jadi endemik sebagainya kan. Jadi solat pun berubah balik pada asal. Dan solatlah, datanglah. Tak payahlah jadi gagal lah teori konspirasi tentang Dajjal. Tak ada Dajjal lah pula. Dajjal gagal ke? Payah. Tu nak faham sikit lah. Kadang-kadang orang-orang ni kan. Dah hari tu kan tahun lepas kan nak putera Raja Jordan nak angkat jadi Mahdi tak jadi kan. Lepas tu senyap kan. Tutup. Dulu hari tu letak gambar tu. Gambar putera tu dekat Facebook dia. Lepas tu dia tak jadi, hilang. Suka-suka hati je. Kan? Dan kutuk kata ulama pengikut syaitan, pengikut Dajjal, puas hati dah kau. Ni masalah sebenarnya. Dia orang kita ni, tahulah. Sudah datang kelas tak mau. Kan? Tapi dia duduk sibuk dengan kelewang, ke kiri kanan. Okay. Jadi maksud dia, benda ni kalau tafsiran tak dibaca dengan betul kan, tak tahu ayat mana mansuh, ayat mana sekian, ini untuk apa, maka nescaya kita akan masalah lah. Pasal ini pada ayat tertentu perlu. Untuk tahu nasah mansuh, untuk tahu am dan khas, mutlak muqayyad. Semua ni kena tahu. Kalau tak tahu dan kita akan masalah. Okey. Dia kata mujmal atau mufassar kan. Semua sekali kena tahu. Okey. Jadi dia kata fa innahu yalzamu ma'rifatu nasikhuha. Maka dia mesti untuk mengetahui nasikhiha, pemansuhnya. Okey, wa ghairuha, dan selainnya min ulumil lati la taduru fi kulli ayatin. Dan selain daripada ilmu-ilmu yang tidak berkitar pada semua ayat. Pada ayat tertentu je. Tapi bahasa Arab sentiasa beriringan. Ilmu tentang am khas, mutlak muqayyad, kan? Mujmal mufassar. Mutlak nasah mansukh, itu pada sebahagian ayat. Akan tahu, okey? Dia kata wa bi ikhtilafi tabaqati yakhtaliful matlubi minal ulumi kadzalika. Dan dengan berbeza akan lapisan. Mana ahli tafsir ni duduk kat orang mana? Sahabat, tabi'in, tabi'in, siapa? Kalau zaman kita lagi jauh lah. Akan berbeza keperluan atau tuntutan ilmu-ilmu daripada ilmu-ilmu demikian juga. Faman kana fi tabaqatis sahabati, siapa yang berada pada lapisan para sahabat, fa innahu yalzamuhu ma'a ma dzukir. Dia mesti bersama apa disebutkan ma'rifatu tafsir nabawi lil ayati. Dia perlu kepada tafsir nabawi untuk ayat. Wa ma'rifatu asbabin nuzul, sebab turun ayat pun dia kena tahu. Sebab kadang bila benda tersebut tak diketahui dengan betul, dia mungkin akan keluarkan pendapat dia tapi tersilap. Dia boleh silap. Sebab balik pada asal kalau dia tahu sebab turun ayat, dia tahu apa yang Nabi terangkan, Nabi cakap, itu lagi kuat untuk kita panggil membetulkan apa pendapat yang dia keluarkan. Balik pada asal para sahabat pun macam kita kata keluar pendapat. Dia ada tafsir dengan pendapat. Tapi tafsir pendapat tadi, kalau dia orang yang kenal tafsir Nabawi, dia orang yang tahu berkenaan sebab turun ayat, maka tajuk tersebut akan lebih kuat untuk membantu dia. Wa qasusul ayat, dan kisah ayat tersebut turun kenapa? Tentang siapa? Macam kita kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bila mana dia betulkan kefahaman orang ramai yang baca ayat 195 surah Al-Baqarah yang berbunyi wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kan? Infaklah harta kamu di jalan Allah Taala, jangan kamu campak diri kamu ke dalam kebinasaan. So dia terangkan sebab ayat ni turun, sebab bila ada orang dalam peperangan Konstantinopel, kan, waktu perang tersebut, dan kubur Ayyub Al-Ansari sampai sekarang ada dekat pagar tembok keluar Istanbul. Dia mati di sana. Dia mati. Abu Al-Ansari ni penting kita kenal, pasal dia adalah orang yang Nabi singgah rumah dia ketika sampai di Madinah. Jadi dia ketika mana dia orang Ansar, ketika mana peperangan di sana berlaku, ada seorang daripada Muhajirin rempuh musuh seorang-seorang untuk start the war, kan. Seorang rempuh sampai bertempur, dia seorang tu masuk mati, yang belakang tak follow, mati. Ketika tu ada orang yang ramai-ramai keliling dia cakap, ini lelaki ni telah campak diri dia dengan tangannya sendiri ke dalam kebinasaan. Faham pada ayat 195 Al-Baqarah. Lepas tu Abu Ayyub Al-Ansari betulkan diorang. Dia kata, korang kata macam ni, ayat ini, ia bukan macam tu. Ayat turun pada kami orang Ansar, dia kata. Dulu kami, bila mana Islam dah kuat, dah mula nak menang,
nampak dah mula banyak orang masuk Islam. Kami golongan Ansar ni tanpa Nabi tahu berbincang. Dia kata lama dah tinggal rumah tak betul kan. Kalau kita asyik travel kan, petang mana nak betulkan lampu pun tak betul, cat rumah pun tak berjaga kan. Anak-anak pun hilang-hilang tak ke mana kan. Tak jumpa. Anak mana hilang. Okey. So, jadi memang kita kata dia orang cakap itu. Sekarang ni banyak orang masuk, apa kata kita biarkan dia orang je pergi, kita duduk untuk tunggu. Tinggalkan jihad, sibuk dengan keluarga. Itu dia cakap, dia kata. Lalu Allah turunkan ayat ni. Pada kami lah turun ayat ni, dia cakap. So kita understand meaning ayat tersebut. Tadi kita jumpa orang makan banyak aja, wala tulqu bi aidikum la tahlukah. Makan banyak, makan lemak, wala tulqu bi aidikum la tahlukah. Kita akan pakai ayat tu suka hati kita. Sebab ayat tadi ada sebab dia. So sahabat yang mengetahui tadi tentang sebab turun ayat, kisah ayat berkenaan, kan? Dia dan tafsir Nabawi bagi ayat, dia lebih utama dalam kerana tadi kena ada ilmu tadi. Berbanding dengan pendapat dia saja, walaupun dia orang Arab. Tapi dia kena tambahan tadi. Itu kalau lapisan para sahabat. Okey. Dia kata wa man kana fi tabaqatit tabi'in, barang siapa di lapisan tabi'in pula, yalzamuhu ziyadatu ma'rifati tafsir sahabati. Mesti pula ke atas dia untuk mengetahui ada tambahan pengetahuan tafsiran para sahabat pula. So para sahabat jadi rujukan mereka. Bukan tafsir Nabawi, bukan sebab turun ayat saja, bukan sebab kisah ayat tersebut, bahkan kena tambah dengan apa? Sahabat kata apa? Apa kata sahabat? Sebenarnya dia kena tambah juga. Boleh pendapat, tapi dia jangan tinggalkan ni. Kaila yakhruja an aqwalihim, supaya dia tak terkeluar daripada kata-kata mereka. So that any words ataupun any opinion dia keluarkan masih dalam lingkungan apa para sahabat faham. Apa para sahabat keluarkan. Dan tak boleh kita mandai-mandai. Ayat tu tak masuk itu, kita pakai suka hati kita. Seronok kan? Memang saya tak nafikan. Sampai sekarang orang Arab, saya baca-baca dalam website Arab pun, ayat 195 tadi masih lagi dipakai macam tu. Alasan dia kata ayat ni kan umum, bukan khusus. Sebab problem dia, bila para sahabat faham macam tu, awak kena follow para sahabat dulu. Kalau para sahabat tak terlibat, para sahabat tak ceritakan kisah ayat tadi, dan dia tak restrictkan meaning dia, dan kita tak payahlah hirau. Tapi ini semua para sahabat, majority, except Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau buka dalam tafsir bin Ma'thur, tafsir maksud tafsir Ma'thur, Syekh Musa At-Tayyar jadi dia punya ketua, yang 24 jilid besar kan. Boleh download. Kalau beli dan 1000 lebih kot. Tahu 1200. Saya tahu harga naik ke Allah alam. Buku tu. Ini tafsir Ma'thur kan. Kita buka dan tu saya cek dah. Saya baca semua sekali, yang beza pendapat hanya Muawiyah aja. Yang dia faham macam yang orang kita faham. Yang ni dia kata apa? Jangan kamu campak diri kamu sendiri, maksud dia buat benda yang membahayakan diri. Buat anything yang membahayakan diri, ayat tu applicable. Tapi buka yang lain, Omar punya pendapat, Abu Ayyub Ansari, semua sekali kata tinggalkan jihad kan, tak nak infak harta fisabilillah. Itu kebinasaan sebenarnya. Yang campak kebinasaan bukan maksud dia buat benda bahaya. Tu sudut yang kena jaga. Pasal kalau reasoning, apa dari reasoning? Reasoning bukan Muawiyah bin Sufyan. Betul, dia salah seorang di kalangan para sahabat. Bahkan dia antara penulis wahyu. Tapi dia di antara sahabat yang masuk Islam bukan awal. Dia lewat. Dia masuk Islam lepas daripada perjanjian Hudaibiyah. Sebenarnya dia masuk Islam lewat masa dengan Nabi SAW, dan bahkan kedudukan dia tadi kurang sikit lah banding dengan lain-lain tadi. So understanding yang lain tu kita kedepankan berbanding dengan dia. Faham? Bukan untuk kata, tapi Muawiyah kata tak, awak salah fahamnya tu. Awak kena tahu bahawa kedudukan para sahabat tadi ada as-sabiqunal awwalun lebih diutamakan berbanding dengan yang kemudian datang. Walaupun macam Ibn Abbas dia ada lain. Dia ada endorsement lain daripada Nabi. Yang Nabi doakan dia, dan para sahabat sendiri pun pilih dia. Walaupun dia duduk dengan Nabi hanya 4 tahun je. 4 tahun je. Kan tahun ke-7 Hijrah dia pindah Madinah. 8, 9, 10 Nabi 7 dia pindah, 8, 9, 10, 11 Nabi wafat 20 awal 11. Tapi dia pindah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah. So dia 8, 9, 10, 11. 4 tahun lah dia boleh kata dengan Nabi SAW. Tapi dia ada endorsement lain. So jangan samakan lah. So para sahabat sendiri pun kita kata ada grade ataupun kedudukan mereka dari segi rujukan. Bukan any nama sahabat tadi kita terpakai lagakan dengan lain. Tak, tunggu sekejap. Bukan kerana kita tak suka ni, dan insya-Allah kaedah tarjih nanti kita akan bincang balik. Okey. Mana tadi? Okey.
Faham Ni saya bebel banyak ni, faham kan? Okey. Cakap dah laju cakap. Okey. Baik. Okey. So jadi maksud dia kalau tabi'in dia kena tambah selain daripada yang tentang apa? Tafsiran Nabi kan, bahasa Arab, tafsiran Nabawi. Kalau nak pakai pendapat ni, tentang asbab nuzul, kisah ayat, tambah lagi satu lagi sahabat. Dia kena ada sahabat dalam dia punya rujukan. Okay, supaya tak terkeluar daripada pendapat para sahabat. In ajma'u, kalau mereka bersepakat. Bagi para sahabat sepakat, tiba-tiba kita keluar daripada pendapat diorang, salah. Au hakau sabab nuzulihi, ataupun mereka para sahabat ceritakan sebab turun ayat itu. So kita tahu maksud ayat tadi untuk apa, bila tahu sebab turun dia. Macam kisah tadi lah, ayat 195 Abu Ayyub Ansari ceritakan. Au fassaru amran ghaibiyan, atau para sahabat ada tafsirkan perkara ghaib. So diorang kena tahu kalau tafsir para sahabat tentang perkara ghaib, macam kita bincangkan itu, termasuk di antara perkara yang dikira marfu'. So, para sahabat punya perangai, diorang mengelak daripada berkata-kata tanpa pengetahuan. Orang kemudian mungkin bercakap, orang zaman kita lagi dahsyat. Tapi para sahabat tak buat perangai macam tu. Disiplin agama diorang ketat. Bukan zaman kita longgar teruk sangat, kan? Tak apa benda lah. Tapi lah zaman media sosial ni, Allah Ta'ala jadikan benda ni berlaku dan zahirlah. Sebenarnya kalau ikutkan macam saya cerita kan, benda-benda pelik-pelik tuan-tuan baru dengar sekarang, kami dengar lama dah kami dengar sebenarnya daripada mulut mereka sendiri, bahkan sebahagian kitab-kitab mereka. Ayam tu kan, saya baca ketika mana untuk waktu perdebatan nak dibuat antara pelajar Sana'a dengan pelajar Hadramaut. Kita nak buat dah sebenarnya, diorang tarik diri. Kalau dia kata kami lari, bohong. Sebab dia datang 2006, saya balik 2007. Kisah debat ni 2003-2004. Bila mana ada video tentang budak-budak Hadramaut tu cium batu nisan. Cium batu nisan? Cium. Jadi sampai ke Terengganu. Ketika tu Ustaz Harun Tayyib rahimahullah, dia keluar ke arahan, jangan siapa hantar anak ke sana. Ketika tu keluar, geng-geng tu kata nak debat dengan Presiden PAS. Kami kata tak payah debat dengan saya lah, teman kita orang dah. Saya kumpulkan bahan ketika tu. Saya jadi SU kumpul bahan. Memang nak keluar, nak debat dah. Last minute dia kata, Habib tak bagi. Habib kata jangan debat. Saya baca dah lama tajuk tu, tajuk ayam keluar tu lama dah. Bukan setakat tu, ada yang konon hidup kau mati, macam-macam benda ada. Bagi diorang karamat tu adalah benda tanda betul. Kalau nak macam tu, pergi dekat India lagi sepah. Pergi dekat orang Buddha pun sepah buat keramat-keramat ni. Itu bukan garis panduan kita. Islam adalah apa yang datang dari Quran, apa yang datang dari sunnah, apa difahami oleh para sahabat. Bukannya masalah keramat. Tapi orang kata keramat, kau gila kau kan. Dia sebenarnya benda tu ada, saya ingat waktu Syekh Ahmad Hassan Muallim pengarang kitab Kuburiyah fil Yaman. Dia datang Malaysia, dia hampir tinggal di Malaysia. Tapi kerana dia punya level dia sampai master je, jadi diorang media tak dapat ambil. Dia bersyarah dan susah lah. Dia pindah waktu tu duduk dekat dengan masalah belakang masalah dia apartment. Saya pergi sana jumpa dia. Dia ceritakan macam mana proses geng Sufism ni sebenarnya ubah cara lepas jatuh kerajaan Fatimiyah, yang memang kerajaan Fatimiyah Mesir tu dijatuhkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bila dia nak takluk balik Palestin, benda pertama dia buat adalah jatuhkan kerajaan Syiah Mesir. Yang ketika itu penyebab utama sebenarnya jatuhnya Palestin kepada tentera salib. Diorang dah punca. Sebab diorang dulu serahkan Palestin kepada tentera salib sebab diorang nak tentera salib bantu diorang perang dengan kerajaan Saljuk dan Abbasiyah. Lalu diserahkan. Dan sebab itulah jatuhnya Palestin kepada tentera salib. Jadi bila Salahuddin Ayyubi dia nak take over balik, dia mula-mula sekali dia jatuhkan, dia take over kerajaan Mesir tadi. Sebab dia kata kalau tak take over, kita pergi perang, nanti orang buka pintu belakang daripada terusan Suez tu kan, tentera musuh akan datang dari belakang serang kita. So dia buat benda pertama, dia buang benda tu. Jadi bila kerajaan Fatimiyah tu dah tak ada, dan memang kita tahu bahawa pengasas bagi maulid ni diorang lah. Okey, diorang ketika tu berhimpun dekat Mekah, dengan seorang lelaki, nama dia Shu'aib Abu Madian. Shu'aib Abu Madian ni dia ubah konteks masalah Sufism zaman berkenaan. Dia kata daripada kita gunakan kuasa kerajaan untuk sokong kita, payah. So kita menangi hati manusia.
cara dia adalah bagi orang takut pada wali, harap pada wali. Rasa tak? Dia cara dia buat. Wali tu ditakuti. Be afraid of wali. Don't afraid of Allah. Jangan takut Allah. Takut wali. Jangan minta Allah, minta wali. Itulah, perhatikan gerakan dia. Dia ajar minta Allah wali ni, minta. Perasan tak? Sebab itu cara dia. Sebab dia nak kuasai kerajaan, tak boleh dah. Sebab diorang kalah. Lepas daripada jatuh kerajaan Fatimiyah Mesir, diorang tak ada tempat nak beramal macam tu dah. Nak dah tak ada dah. Jadi, mereka cuba kuasai hati manusia. Bukan dengan cara ni, tapi dengan letakkan wali itu lebih besar daripada Allah Ta'ala. Jadi, tu perhatikan betul. Bila dia duduk dalam kelas agama, diorang buat, diorang tak timbulkan tajuk masalah Allah Ta'ala yang dirayu. Dia timbul kalau wali ni hebat, wali ni boleh sekian, wali ni kencing, wali ni berak, wali ni apa benda kan. Itu masalah sebenar. Banyak orang tak faham bab ni. Tapi memang itu yang diterangkan oleh Syekh Ahmad Hasan Muallim. Dia terangkan sini depan saya. Waktu tu kita ada salah seorang kawan nakkan data daripada dia kan. So jadi ketika tu kawan ni push. Dia kata boleh tak kita kaitkan dengan Syiah? Dia kata tak boleh. Dia kata payah kita nak kait dengan Syiah, dia kata. Cuma nak fahamkan apa benda orang buat sekarang ni perbuatan orang. Takut wali, harap wali. Itu yang datang merangkak lah, datang sekian. Wali ni jangan main-main. Nabi tak apa langgar. Jangan langgar wali. Tulah lah nanti. Habis tergolek. Kena accident sebagainya. Langgar Nabi tak apa. Tak ada masalah. Perintah Tuhan, tak apa. Kan? Bila Nabi kata tak boleh pun, asal wali kata boleh, mesti boleh. Saya ingat sekali kot. Ada inilah seorang orang daripada pejabat agama Islam, dia bentang tajuk ajaran sesat Sufism pun termasuk tajuk ni. Ketika saya datang dia kenal saya. Saya tak ada pembentangan ni masalah sebab saya dengar tu kan. Dia cakap sepatah, betul tu Ustaz Adli. Kita sekian betul tu Ustaz Adli. Saya macam aku nak cakap apa? Aku cakap salah kan pasal ni semua ni pemegang tauliah. Saya kata kan. Dia adalah ayat dia tunjuk gambar dekat Mesir, diorang zikir dan nari kan. Dia kata ini tak boleh, memang tak diajar oleh Nabi SAW. Okay, tapi kalau sekiranya ia disarankan oleh seorang guru yang mursyid, maka tak mengapa. Ujung-ujung tu asal guru mursyid kata kalau guru mursyid kata tak boleh, tak boleh. Tapi kalau guru mursyid kata boleh, walaupun Allah Ta'ala kata tak boleh, walau Nabi kata haram, guru mursyid ni dia ada satu level yang lain. Pasal bagi dia orang wali atas Nabi. Wali atas Nabi. Pasal apa rujukan dia? Kisah Khidir. Khidir tahu, Musa tak tahu. Itu tuan-tuan kena faham tau. Jangan pelik. Bila dia orang sewil macam tu jangan pelik. Tak serius. Bila dia orang gila kita macam apa ni? Kan kita kan apa ni kan? Tapi sebenarnya itu yang dia buat tu natural. For them is natural. Because wali atas Nabi. Reference Khidir tahu, Musa tak tahu. Habis. Dia tunggang habis lah. Semua dia tunggang. Dia tunggang habis. Kita macam apa hal orang ni kan. Sebenarnya manhaj. Tuan-tuan kena tahu manhaj dia apa. Lepas tu manhaj talaqi ni, tata cara pengambilan ilmu, belajar, faham agama macam mana. Ini sangat penting. Kan masalah dia kata ikut siapa. Tak, tengok dia faham macam mana. Dia buka Quran sunnah juga. Baca hadis Nabi, baca. Tapi dia faham kod lain. Sebab dia manhaj yang dia ada tadi, ada bentangan. Korang mesyuarat apa ni? Okay. Oh ya ke? Masya Allah. Okay. Fadal. Sila. Okay. Tadi Ustaz Fadil pun datang naik LRT tak? Dia datang ramai. Dia dengan askar. Dia LRT. Datang ini. Ya, memanglah dia kata masa pun jimat sebagainya. Yalah, kami tak ada stesen LRT nak datang mana. Satu, kedua tak boleh berada di mana-mana lah kalau saya ikut LRT ni. Tunggu jam kan. Kalau nak tengok saya di mana-mana kan. Dia apa? Ustaz Adli ada di mana-mana. Kejap muka sini kan. Sebab motor saya laju. Kalau tidak tak sampai. Kan, payah juga. Okay. So faham manhaj sebenarnya, manhaj. Dia bukan masalah sekarang yang anda tengok tu, bukan masalah panggil apa, tak tahu, tak kenal, tak, bukan. Bawalah hadis Nabi yang betul mana sekalipun dia akan lawan. Sebab pada dia orang, wali atas Nabi. Wali itu atas Nabi. Dan dengan wali itu ada, wahyu tak pernah berhenti. Wahyu tidak berhenti. Sentiasa akan ada ilham yang baru, zikir yang baru.
Tapi macam benda ni yang cakap kan. Kalau Nabi kata man akhiru kalamihi qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir kalam dia la ilaha illallah, dia masuk syurga. So kita ada mafhum mukhalafah. Barang siapa akhir kalam dia masuk mana? Fikir sendiri kan. Kalau Nabi kata barang siapa akhir kalam dia la ilaha illallah masuk syurga, dan barang siapa akhir kalam dia masuk apa? Apa pandai? Okay. Baik. Okey, wa yajtahidu wa yakhtaru in ikhtalafu, dan seorang tabi'in akan apa? Berijtihad dan memilih kalau para sahabat bercanggahan. Para sahabat ada percanggahan dan kita pilih salah satu. Dia akan pilih satu. Ini bagi tabi'in. Wa kadza man jaa ba'da tabi'in. Demikian juga siapa datang sudah para tabi'in, fa yalzamuhu ma'rifatu ma qalahu tabi'un. Maka mesti untuk dia mengetahui apa dikatakan oleh para tabi'in. Mimma ajma'u alaih, daripada perkara yang mereka bersepakat di atasnya. Sebab barangkali yang daripada para sahabat tadi tak sampai kepada kita, tapi para tabi'in, anak murid dia tadi ada nukilkan apa yang guru dia, itu para sahabat, guru mereka para sahabat nyatakan. Lepas tu nama Mujahid bin Jabr kan, Qatadah bin Di'amah Sadusi kan, nama-nama Said Musayyab, nama itu keluar bila anda baca tafsir, sebab mereka ni anak murid para sahabat. Ini anak murid Ibn Umar, ini anak murid Umar, ini anak murid Ibn Abbas, ini anak murid Ibn Mas'ud. So nama mereka ni menjadi tajuk, sebab diorang mengajarkan agama selepas daripada para sahabat. Macam mana mereka nukilkan Quran daripada para sahabat, mereka nukilkan pemahaman Quran daripada para sahabat. Ni balik pada orang-orang yang tak nak terima kan. Dia tak nak terima, kononnya kata apa? Kata apa, saya tak nak para tabi'in. Awak dapat mana Quran kalau bukan para sahabat sampai pada para tabi'in? Para tabi'in ajar tabi'in sampai sekarang. Kalau tidak, awak kena doubt semua sekali, hatta Quran pun. Quran pun kita akan macam, saya pun ragu Quran. Habislah. When you doubt about Quran, kenapa tinggal pada awak? Awak tinggal apa? Apa Islam yang awak ada? Tapi ini permainan yang sebenarnya kalau geng-geng liberal ke, geng-geng anti hadis ke sebagainya, dia cuma mainkan. Kita pula kepada orang yang belajar agama, kena ada manhaj, kena betulkan, fahamkan. So tak ada Quran yang ada depan awak ni kecuali para sahabat. Dan para sahabat tak pernah hanya belajar Quran, hanya lafaz. Bukan hanya lafaz Quran mereka belajar, pengertian Quran pun Nabi ajar. Bahkan praktikal Quran tu mereka buat. So how can awak tinggalkan? Sebab tu para sahabat pergi ke mana-mana, dia orang ajarkan Islam, pergi sampai ke Turkistan, Armenia, Azerbaijan kan. Armenia, Azerbaijan, dia pergi sampai kepada apa? Kepada Afrika, sampai ke Spanyol, Maghribi, Spanyol, sampai masuk Spanyol, sampai ke seluruh pelosok negeri dunia. Tapi lah Malaysia tak tahu lah sampai tidak. Bismillah. Osman sampai Malaysia. Ambil. Ali sampai Malaysia. Ambil. Kata. PDF tak jumpa. Macam mana? Okey. Ala kuliah, okay. Anak murid para sahabat pun sampai ke agama. Jadi bila kita tengok, mana tempat diorang sampai? Pernah tak berbeza masalah solat 5 waktu? Tengok balik. Tak ada. Maghrib 3. Ada solat tempat salah? Kat Afrika ke Maghrib tak 3? Tak ada. Everybody is receiving the same knowledge. Semua terima ilmu yang sama, amal yang sama. Datang-datang awak datang cakap pinggang, belajar-belajar balik daripada apa MRSM, apa SVKK kan, TKC bla 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 kan, sekolah-sekolah pelik-pelik ni kan. Datang-datang, saya rasa kan. Bila Haji tanya bahasa Arab, sepatah haram tak tahu. Tiba-tiba saya mentadabbur Al-Quran. Ada saya tengok seorang abang tu. Dia tanya, dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya ni I read the Quran, saya baca Quran, I ponder upon the meaning. Saya perselami maksud Al-Quran dia. Renung, perhatikan. Saya buat macam tu. Tapi saya tak hafal Quran. Budak ni seorang ni, dia kata, hafal Quran tapi tak faham. Siapa lagi bagus? Dia tanya saya. Saya kata budak tu lagi bagus daripada abang. Sebab apa? Kan saya faham Quran saya sekian. Sebab saya kata, abang faham Quran untuk diri abang sendiri. Budak ni adalah benteng agama Islam. Kalau Al-Quran dipercanggahkan, tak tahu macam mana nak baca, apa kalimah yang sebenarnya ada, dialah benteng Islam. Abang benteng apa? Abang kan benteng Islam. Abang seronok adik abang seorang je. Saya kata, saya kadang-kadang kutuk kau-kau lah, biar dia faham sikit kan. Tak kerti bahasa kadang kena ajar juga. Kan dia rasakan kononnya macam I'm better. Tak, awak bukan baik benteng Islam. Apa ni awak belajar tu bukan tahap itu. Jangan belagak seorang macam. Kadang tak boleh amalkan pun. Kan? Kita jumpa geng-geng pelik-pelik ni kan. Belajar harfiah Quran. Saya dah belajar, saya dah hajar Quran ni dekat UK. Diorang pun suka dengan saya ajar bla bla bla. Sekali bila kita katakan dia, okeylah, kita ada masalah ni, kita forgive and forget. Lupakan. Kita berdamai.
Oh, tak boleh. Kenapa kita nak kena tunduk? Akak ni. Saya pun kata dengan dia, saya kata, Kak, akak dah mengajar Quran sampai mana? Sampai surah Al-Imran kan? Saya sekian-sekian. Takkan tak baca Quran? Saya baca pada ayat 133 kan? Kan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepatlah kamu kepada keampunan Tuhan kamu. Wa jannatin, cepat-cepat kepada syurga. Arduha ka'ardis samawati wal ard, luasan syurga tu langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, sedia untuk orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ia adalah orang yang menginfakkan harta ketika senang atau susah. Wal kaziminal ghaiz, dan orang tahan kemarahan. Wal afina 'anil nas, dan orang maafkan terhadap manusia. Wallahi bil muhsinin, Allah tak suka orang membuat kebaikan. Oh, dia kata awak jangan ajar saya. Ketika tu syekh-syekh besar kan, dia tengok jeling kan. Tu ialah ni masalah manusia. Kita boleh baca Quran tapi nak praktik Quran tak semesti boleh. Kan? Simple je. Kan bila Allah Taala kata forgive and forget, kan lupakanlah. Kan memang Allah Taala nak ampunkan kita, kena ampunkan orang, maafkan orang. Tapi kita kadang berkeras, tak boleh nak maafkan. Takkan saya nak tunduk pada dia. Awak belajar apa Quran? Quran apa awak belajar? Ada Quran ajar macam tu kepada awak? Jangan, tapi jangan cakap dengan dia kan. Harfiah Quran ni gini-gini je. Ngajar-ngajar semua orang tahu. Tamat apa harfiah ni level 3, level 5. Tapi masalah. Ni kena faham betul. Sebab konsep dia Quran tu bukan macam tu. Okey. Okey. Dia kata okey, dia kata wakadha man jaa ba'da tabi'in. Demikian juga siapa yang datang selepas tabi'in macam kita. Falzamuhu ma'rifatu maqalahu tabi'un wa mimma ajma'u alaih. Maka mesti untuk mereka mengetahui apa dikatakan oleh para tabi'in daripada perkara yang mereka sepakat ke atasnya. Fala yukhalif, maka jangan dia canggah. So apa yang tabi'in dah sepakat, maka kita anggap itu adalah apa dia orang faham daripada ajaran para sahabat. So dia orang sepakat dekat situ, fala yukhalifu, maka jangan dia menyanggahi. Au makhtalafu fihi, kalau anda kata ada para tabi'in bercanggahan, fajtahidu fi bayanis sahih, maka dia berijtihad, usaha untuk cari mana yang sahih daripada pendapat para tabi'in itu sendiri. Start from that point. Baru betul. Itu ilmu yang kena ada pada seorang yang mentafsirkan Al-Quran. So jadi kalau kita macam sekarang ni, level pertama kita adalah apa? Belajar bahasa Arab dulu. Siapa-siapa nak jadi ahli tafsir, dia boleh. Bukannya ilmu agama ni terhenti, tapi awak kena belajarlah bahasa Arab. Ni tak nak belajar kan? Belajar sebulan sekali. Bila pandai bila? Seminggu sekali pun tak cukup betul sebenarnya. Belajar bahasa Arab ni perlu kepada at least 2 minggu. 2 kali seminggu. Paling kurang 2 kali seminggu. Bau betul kita kata belajar bahasa Arab. Kalau belajar seminggu sekali kan, tak ada memang tak pandai lah. Memang tak pandai. Serius. Ya, dalam kita pula buka buku time dalam kelas je. Balik rumah mana ada tutup tengok Doraemon. Tengok drama. Betul nak pandai. Tak ada lah. Okay, baik. Okay, wallahu a'lam. Dia nak berhenti sini. Nanti kita bincangkan adakah untuk tafsir yang tercela batasan diketahui dengannya. Nanti kita bincang kemudian. Sorry lah, benda ni dragging sikit. Banyak sangat isu semasa. Kita bukan nak tarik-tarik kan. Kalau belajar satu perenggan je kan, rasa macam rugi juga. Tapi kalau tak faham, masalah juga. Tapi harap tadi yang macam soalan tu, pada akak yang tanya tu, kita harap jawapan tu dia faham. Bukan masalah batasan kita kenal hanya ustaz tersebut. Bahkan yang penting adalah apa disiplin kita dalam mentafsirkan Al-Quran Karim atau memahami tafsiran Quran. Then after that baru masalah tadabbur masuk. Okay, baik. Persoalan? Tak ada, alhamdulillah. Okay, kita berhenti sini. InsyaAllah kita sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau buat apa? Kau korek hidung, kau korek telinga betul salah aku